Panama adalah negara kecil di persimpangan dua benua Amerika, Utara dan Selatan. Terusan Panama yang terkenal menjadikannya arteri pengangkutan dunia dan dekat Kolombia menjadikan negara ini pusat global untuk penyeludupan dadah. Penyeludupan dadah di sini sering menggunakan orang asing yang ingin wang cepat dan mudah tetapi akhirnya menghadapi masalah besar. Penjara tempatan penuh sesak dengan pengedar dadah dan episod hari ini akan datang terus dari salah satu penjara tersebut. Penjara ini adalah permata besar. Salah satu tempat paling keras yang boleh Anda temui. Jika ada neraka di bumi, maka ia di sini. Di sini ada undang-undang, tetapi ia tidak berfungsi. Di sekeliling, orang berbahaya. Mereka semua adalah penjenayah, pembunuh, maniak, perogol dari pelbagai jenis. Seorang hampir merogol anak perempuannya dan kini dia menjadi bapa suci. Ini adalah Zora. Dia dari Moldova dan berada di sini kerana kes pengangkutan dadah. Saya mendapat luka lama di kepala ketika berusia 8 tahun. Lihatlah wajah saya. Selama setengah tahun terakhir, Zora merakam dan secara rahsia menghantar video kepada saya dari penjara. Sudah tentu, sukar dan memerlukan kos yang sangat tinggi baginya. Semuanya sangat mahal. Ya, pengawal akan datang, mereka tahu, pentadbiran tahu. Tiada siapa memberitahu mereka. Tidak semua orang di sini menunggu untuk dibebaskan. Saya sudah berada di sini selama 2 tahun dan 4 bulan. Saya ada seorang rakan di sini, saya bersukan dengannya. Dia dijatuhi hukuman 50 tahun kerana pembunuhan. Orang itu mabuk, keluar pada waktu malam dan terlibat dalam masalah. Ini akan menjadi keluaran eksperimen. Dirakam dalam keadaan sukar dengan telefon murah oleh seseorang yang tidak berputus asa dan ingin hidup secara manusiawi. Anda melanggan YouTube, Instagram dan Telegram dan kami mula. Inilah Panama, jambatan darat dan terusan air dari timur ke barat. Selain terusan, Panama juga merupakan tempat perlindungan cukai di mana bisnesmen dan penjenayah dari seluruh dunia menyembunyikan wang mereka. Itulah sebabnya Panama City sebenarnya kelihatan begitu hebat. Panama adalah wanita Latin. Namun hidup di negara ini, Zora tidak sempat lama. Semuanya bermula baik untuknya sehingga dia terjebak dengan muatan seludup. Kini, kehidupan dipisahkan darinya oleh jeriji besi dan bertahun-tahun jangkaan. Penjara yang dimasuki Zora agak baru. Ia dibina pada tahun 2015. Jika ada neraka di bumi, bukan neraka tetapi tempat penyucian, maka inilah tempatnya. Di sini jika seseorang masuk, nampaknya seperti lelaki yang baik, selepas setengah tahun dia melihat bahawa dia sudah menjadi pemabuk atau penagih dadah. Mula minum kerana kesedihan, terjebak itu, dan kemudian anda tidak boleh keluar. Saya pernah dipenjarakan di tempat kita. Di tempat kita sanatorium, di sini neraka. Penjara ini dipanggil Mutiara Besar. Ia adalah yang paling ketat di Panama, boleh dikatakan. Rejim yang ketat. Satu-satunya perkara digazani di sini adalah tidak diberi makan. Ini adalah kebuluran. Ini 100 gram nasi dan sepotong ayam yang kecil. Segala yang lain hanya boleh dibeli dengan wang. Pavilion tertutup, penuh. Hanya terbuka di atas kepala supaya hujan tidak menitis. Ada tingkap berjeriji, tiada neraka, tiada... Tahun lain musim panas, tropika, faham? Hanya apabila musim hujan seperti sekarang, pavilion kita, ya di sana ada 2 di Iglesias, di mana tertulis Iglesias itu adalah gereja. Ini bilik saya, yang terakhir ke-32, ya, di mana tingkap besar, angin bertiup, sentiasa. Di sini kita pada masa ini, bintang 10 orang. Bilik terdiri daripada 13 katil, tetapi bilik boleh ada 14 atau 15 orang tiada ruang. Ini besen basuh kan? 1, 2, 3, 4. Maksudnya 2 untuk satu bilik, 2 untuk 2. 2 bilik mandi, 2 bilik mandi. 2 bilik dihubungkan antara satu sama lain. Jadi 2 bilik, 26 orang. Olah repel di atas jambatan kepada bandit. Di dalam pavilion kami hari ini, di hadapan saya ada orang Poland ini. Dari Poland, oh sahabat kawan saya sedang berlatih dan saya melatihnya. Nah, ataupun Anda hanya suka kamera, tidak perlu beli di hadapan.
Kami semua di sini berasal dari negara-negara antarabangsa yang dari pelbagai negara, tetapi kebanyakannya adalah orang Kolombia kerana mereka membawa kami dalam jumlah yang banyak. Ini adalah awal pagi. Pakaian dicuci, digantung di mana-mana, para tahanan membersihkan bilik mandi dan Zora memasukkan pemanas air untuk membuat teh. Senyap minum teh pukul 1 pagi. Jadi ini adalah bilik mandi ini. Dan 2 bilik digabungkan menjadi 1. Nah, pancuran mandian bersama. Di apartemen kami ada 15 orang, di sana 13, yaitu 28 orang. Cermin. Atau hilang. Saya tak tahu, nak dapatkan tak boleh. Kami bercukur dengan telefon. Saya hidupkan video atau hanya begitu sahaja. Anda tahu, saya pun tak tahu yang telefon boleh digunakan sebagai cermin. 2 perkara bila tiada internet seperti buku nota dan sebagai cermin, dan mereka menghasilkannya dalam digunakan sebagai lock dan penutup. Itu memang tiada harga untuknya pada awal pagi. Di sini tiada bangun pagi, Anda tidur sebanyak mana yang Anda mahu, tidak bangun bila Anda mahu, kita semua bangun pagi. Kerana mandi, tetapi inlan air hanya dari jam 6 hingga 8. Nah, untuk mandi, isi bekas dengan air dan sebagainya, datang sarapan. Sarapan kami tidak keluar kemana-mana. Pavilion dan bilik ditutup, dibuka pada jam 8. Roti, paci, cecair pada susu. Ataupun bubur oat dengan susu cair, atau pisang, atau 1 oren, atau kostam, atau 1 telur, atau sausage. Ini adalah setiap hari. Kubis terap bawang. Sausage yang berwarna biru. Dan perasa, paprika, bodi garam, margarin, sedikit garam. Walaupun Zora adalah orang Moldova, dia dipanggil orang Rusia di penjara. Malah pada makanan Zora ada tanda Rus. Pinggan seperti ini, ya, bilik 32, Rus. Ya, setiap orang menandakan pinggan mereka sendiri. Dia datang untuk makan malam. Nasi, ya. Sepotong ayam, lihatlah semuanya dipotong, 1 tulang, pendek kata, ya, ini seperti kacang, 150 gram nasi, supaya keluta. Supaya Anda faham, ya, nasi, ini dia, ini nasi saya, ini dasarnya, ini Anda. Telur ini adalah telur rebus. Ini datang untuk makan malam, sama juga untuk makan tengah hari. Tetapi tidak ada 2. Maksudnya Anda tidur bila Anda mahu. Kerana kawan-kawan, di sini panas. Di sini tiada penghawa dingin, di sini tiada peti sejuk, di sini tiada apa-apa. Jika Anda ada wang dalam poket, Anda makan. Jika Anda tiada wang dalam poket, maka Anda sendiri faham apa yang perlu dilakukan. Anda memberi kepada orang yang memerlukan. Jika tidak, Anda tidak akan bertahan. Ini penghawa dingin yang dipasang. Ada lampu, jika perlu Anda hidupkan lampu untuk membaca. Tutup, begitulah Anda tutup bungkusan. Tutup sepenuhnya. Dan Anda membaca di sana atau melakukan sesuatu yang perlu. Ya, itulah sebabnya ia dipanggil bungkusan. Bungkusan ini, tetapi katil, ya, tetapi kami membuat rak dari cardboard dengan gam silikon, dan cardboard dari kotak pisang juga datang kepada kami untuk sarapan, dan kami membuat rak seperti ini. Dengan gam, jadi semuanya kelihatan cantik. Tahanan membuat tempat persembunyian terus di dalam dinding. Ruang kosong di dalam dinding. Di sini apabila ada pemeriksaan, kami menyembunyikan telefon dan sebagainya. Tetapi mereka memecahkan dinding, kemudian mereka menemui semua itu. Kipas ini, di luar ia berharga $25, di sini di penjara ia berharga 130 per 120. Ya, tanpa kipas ini Anda akan mati kerana panas, kerana di sini sangat panas. Ini katil saya boleh melihat terus keluar. Lihat, tingkap besar. Ini adalah katil yang paling bagus kami anggap dari apartemen ini di tingkat 2, ya. Oh ya, hari ini mereka membawa rokok. Di luar sebungkus berharga $2. Dari orang Cina ini tidak berlesen, belum lagi. Cukai di penjara ini berharga $10, 1 rokok. Di sini 6 rokok, $60. Untuk memahami dan bukan tunai. Anda perlu ada, saya mabuk ini, memindahkan uang keluar. Jadi lebih baik, kawan-kawan. Jangan terperangkap di mutiara besar, dalam bahasa Sepanyol disebut mega joya. Kerana di sini harga sangat teruk. Contohnya sabun Dobby, ya. Sabun Dobby besar seperti ini berharga $3. Di sini, di luar ia berharga 75 sen, ya. Dan catur di sini kami bermain catur kadang-kadang.
Bukan tanpa sebab Zora terfokus pada harga. Wang untuk makanan di penjara adalah isu paling penting untuk semua orang. Ini adalah 400 gram gula. Saya ada. Sebungkus nak 400 gram berharga. 25p. Garam 400 gram $50. Jadi secara ringkas, ini penjara untuk jutawan boleh dikatakan. Ini mula berlaku, ini mula muncul yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah putri sepenuhnya. Mereka kata kamu di Akmangu. Sekarang pada musim ini, secara ringkas 3 bulan mereka beri kita 1 manggu. Mereka kata Akmangu seperti itu berlaku. Maksudnya perlu makan ibu. Saya nampak epal. Dan pir, ini pir. Saya fikir pir telah dicuri. Maksudnya susu, seperti ketika ini roti. Ini apa rasa kismis kacang. Ini anggur bagi saya dan sebanyak $8. Lebih mahal lagi adalah sambungan telepon dan kata laluan Wi-Fi. Telepon di sini berharga $1,000 tanpa pengecas, tanpa apa-apa. Pengecas berasingan $200, fon telinga berasingan itu $100. Ini melalui pengawal, Anda membayar pengawal yang memberikan jumlah. Telepon Samsung A14 atau A13 berharga $125 di luar, di sini dah 100 bui. Syarikat terletak di kawasan tinggi, di pegunungan. Dan di sini, sememangnya mereka duduk meletakkan muatan supaya tiada hubungan dengan dunia luar. Dan jika tiada telefon bimbit, maka tiada hubungan dengan dunia luar. Kerana tiada surat, tiada telegram di sini. Dan telefon tetap juga tiada. Kami tiada internet langsung. Tahap kehakiman. Di sana court roll. Jika muncul, bagus. Jika tidak, maka tidak. Saya kata wanita di sini. Lihat, nampak? Di sini hanya di bilik ini. Wi-Fi dapat diterima. Router biasa berfungsi dan di sini seperti stesen telepon. Dan mereka, maksudnya orang-orang berdiri duduk dan kami yang serius, kami duduk sebenarnya. Duduk di penjara, duduk nunggu-nunggu itu. Tidak semua orang boleh lakukan. Di sini tidak ada bangku, tetapi kami ada. Maksudnya mereka buat dengan dapur, dipindahkan di bawah telur, tahu, kaki, dengan $30. Dulang seperti berharga, besar, untuk membuat bangku sendiri, faham, $30. Pada saat itu Zora dilihat oleh pengawal. Saya rasa ini akan menjadi hebat. Gracia, meja, pemproses, improvisasi. Hebat. Hanya malang. Kadang-kadang saya tidak dapat menghubungi Zora selama beberapa minggu. Selepas serbuan terbaru, hanya 1 router yang tinggal di seluruh penjara. Permintaan untuknya melambung tinggi. Sekarang, pada masa ini sudah 2 bulan tiada sambungan. Tetapi ada internet hanya sehala. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda berapa ramai orang datang dari pavilion lain membayar pengawal $5. Kepada seorang pengawal $5, kepada pengawal kedua $5 dan kepada pengawal ketiga $5. Setiap hari mereka membayar $15 supaya ia berfungsi. Sekali lagi perlu bayar $5 untuk disambung kepada keluarga agar dia boleh berhubung dan mereka boleh kirim wang kepadanya. Faham? Sekarang saya akan tunjukkan skrip kepada anda ramai yang tidak mahu tunjukkan wajah mereka. Lihatlah lelaki ini, dia melakukan sesuatu pada 3 telefon pintar sekaligus kerana masa berjalan. Tepat di sebelah, mereka sedang menyediakan makanan. Hello, apa? Aduh, lewat. Banduan pun tiada tempat untuk duduk. Hai penjahat, Bagaimana keadaan? semuanya baik. Pada saat ini, Zora merakam secara tersembunyi. Untuk tidak ketahuan, dia bergurau dan berbual tentang rokok. Apabila ada wang, separuh masa hukuman dihabiskan di dapur-dapur masak. Kuali ini hebat. Harganya seperti kapal terbang, $500. Biasa saja. Kita letakkan penutup supaya ia mereneh. Kita menggoreng tetapi kita mereneh kerana ia lebih sedap dan lebih sihat untuk kita. Selamat menjamu selera. Di sebelah, lelaki bermain kad. Di sebalik dinding, mereka membuat arak sendiri. Mereka membuat misha. Dia kata ini adalah salad yang sangat baik untuk saya di negara ini. Lagi-lagi ya, arak buatan sendiri. Lagi penyulingan arak buatan sendiri. Tetapi saya sudah lihat, ini sudah banyak bahan. Kambing baru. Minuman baru ringkasnya. Dan di Rapanov tiada botol, dapatkan. Pada tahun baru, sebotol Coca-Cola seperti ini, tulang hingga $10. Jika ada koloni, dan bahkan tiada arak buatan sendiri. Mereka minum semuanya, pendek kata semua yang boleh. Pengeluaran alkohol di penjara dijalankan secara besar-besaran.
Lihatlah saudara bagaimana arak buatan sendiri dibuat. Lihat ini. Kaptilnik adalah buatan sendiri. Ini mereka sudah bersiap untuk tahun baru dan Christmas. Pendek kata, 5 botol dari satu baldi. Hasilnya pendek kata $10, $50 dari satu baldi. Lihat, ini resipi yang hebat. Ini sangat hebat ya kawan-kawan. Ini juga di Panama City, kawasan miskin, di mana tiada pekerjaan, tiada harapan untuk masa depan. Satu-satunya cara sosial dan peluang untuk menjadi kaya adalah jenayah dan perdagangan haram. Kebanyakan orang yang bersama Zora di penjara berasal dari kawasan seperti ini. Oleh itu, di penjara, bahan terlarang adalah barang biasa. Di sini, seperti di Scheffler, lebih daripada di Seoul. Memang gila. Mungkin jika anda masuk ke mana-mana penjara, jangan gunakan apa-apa kerana wang anda tidak akan mencukupi. Nah, kemudian hidup anda akan menjadi kacau di sini. Kerana tiada siapa yang peduli, di sini ia jatuh pada pengawal. Pentadbiran tahu, semua orang tahu. Tetapi tiada siapa yang berkata apa-apa kepada mereka. Zora sendiri juga telah ditahan dengan tik, dan sejak itu sudah 4 tahun berlalu. Dan dia memberitahu anda bahawa anda boleh dengan mudah mendapatkan wang di suatu tempat. Menghantar di sana, saya tahu bungkusan, saya akan katakan bahawa di sana ada wang dalam bungkusan atau batu permata. Jangan percaya, di sana hanya ada satu tujuan, terutama sekali. Jika mereka memberitahu anda bahawa ia dari Amerika Latin, itu pasti di sana. Ia adalah tepung putih. Dan anda tidak akan pernah terbang keluar dari negara-negara ini yang mempunyai kod merah. Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia, ya, 4 negara. Ini fatalah rakaman ketika saya terbang dari Colombia ke Panama. Anjing-anjing mengendus saya. Polis memeriksa setiap poket dan poket kecil beg galas saya dan bahkan memeriksa saya dengan sinar X. Beg-beg menuju ke pesawat dalam keadaan berkunci dan pekerja yang memuatkan beg-beg tersebut semuanya saling memeriksa. Sukar untuk membayangkan, adakah Zora mempunyai peluang untuk terbang tanpa tertangkap? Dia mengeluarkan pisau, memotong syampu, samtafagi, pokok bambu dan mengeluarkan paket kecil yang sangat bersih dan 92% koko. Mereka hanya melihat orang tanpa wajah, ya, dan anda sedang menunggu penerbangan transatlantik, ya. Polis datang dan menunjuk ke arah anda, sila lalui. Kawalan pasport dengan barang-barang, Sari kata dibuat oleh Dimators. Ya, dengan barang-barang. Dan mereka akan segera memeriksa anda melalui pengimbas. Atau anda sudah diserahkan. Ini sangat berfungsi dengan baik di sini. Orang yang menawarkan pekerjaan kepada anda, orang itu yang menyerahkan anda. Saya tidak tahu sama ada mereka mempunyai sesuatu atau tidak. Tidak menarik. Faktanya adalah anda akan mendapat dari 8 hingga 8 tahun. Tidak akan ada liputan dan kejahatan. Saya mendapat 8 tahun sebelum virus corona di sini di Panama, yaitu paling lama 8 tahun. Saya duduk di sini, bisa dikata dibuat oleh Dimatorzok dengan pedagang dari pelbagai negara, terutamanya dari Colombia, dan mereka untuk 3 tan juga mendapat 8 tahun, malah 6 tahun untuk 34 tan mendapat 7 tahun. Tetapi saya untuk 2 kilo, 250 gram mendapat 8 tahun, saya mempunyai 2 kilogram 250 gram. Tetapi di sini untuk ini di Panama ini jumlahnya sangat sedikit. Tidak melihat saya memakai cermin mata, melihat batu dalam fail mereka menulis tentang polis dan kemudian mengangkat kepala, anda akan menjadi tertuduh 8 tahun dum rejim Trogava. Itu sahaja. Tiada apa-apa lagi. Tiada. Dia habis 3 hari di balai polis. Di sana, seperti tali sawat, sistem kehakiman berfungsi. Dalam masa 5 minit, mereka mengumumkan hukuman berkata, adakah akan ada aduan? Tidak, bebas, ringkasnya. Jika anda berkeras, mengatakan bahawa mereka bukan milik anda, atau itu, anda akan mendapat. Bumlo 12, kerana mereka akan membuktikan kepada anda, apapun kesalahan anda. Itu tidak perlu diramal. Kerana di sini undang-undang tidak berfungsi sama sekali. Mereka ada, tetapi mereka tidak berfungsi. Dan jika anda terlibat dalam penyeludupan dadah antarabangsa, anda otomatik mendapat cap, anda penjenayah. Dan tiada siapa yang akan membantu anda. Ya, orang-orang yang terlibat dalam perkara-perkara haram ini, mencari orang, wanita, tidak kira siapa. Siapa yang memerlukan wang. Dan mereka mula memberitahu anda.
Saya akan membayar contohnya 2,000, 5,000 dan mungkin lebih banyak lagi jika diperlukan. Saya akan bayar anda dan anda akan pergi. Mungkin dalam waktu sekitar 10 hari untuk berehat dan mereka akan berikan bagasi dengan kunci kod yang aman. Anda hanya perlu membawanya dan itu sahaja. Letakkan dalam bagasi dan terbang ke mana-mana sahaja. Dan serahkan anda akan dapat 5,000. Maksudnya mereka tidak memberikan wang di hadapan, 50% di hadapan. Mereka tidak memberikan apa-apa. Satu-satunya yang mereka bayar kepada anda adalah untuk pergi balik hotel, mungkin beberapa ratus, supaya anda tidak kelaparan selama 10 hari di sana. Mereka bercerita kepada anda bahawa perjalanan sudah dibeli, tiada yang menghalang, anda satu-satunya yang istimewa. Kan? Mereka bahkan akan menunjukkan kepada anda beberapa orang yang telah bekerja dengan mereka. Mereka masih hidup, selamat dan sihat. Tetapi itu semua hanyalah cerita dongeng, ringkas. Ada cara lain bagaimana mereka akan memikat anda, menipu anda seperti anda menang loteri, pergi ke sana sini. Saya hanya dalam 4 tahun ini banyak kes di sini telah berlaku dan akan terus berlaku. Di sini saya ada seorang lelaki, kenalan dari Latvia, terjebak. Dia adalah seorang kurang upaya kumpulan pertama. Dia ditipu untuk pergi ke Bali dan dihantar. Mula-mula ke Perancis, kemudian dari Perancis ke Bolivia. Dia menelan dalam perutnya. Dia berkata dia boleh menelan 1 kilogram tetapi menelan 700 gram. Di lapangan terbang, dia tidak sempat menaiki pesawat dari Bolivia. Di sini mereka sudah menunggu di Panama. Seluruh polis Panama sudah menunggu di pintu keluar. Mereka membedah perut pada hari yang sama, 8 tahun. Mereka menyolder, ya jiwa yang baik malah bertanya, salon siapa kamu? Dan ketika saya ditangkap, saya menelpon orang itu. Saya berkata, kamu kata ada koridor hijau. Jadi saya ditangkap. Ada kesilapan berlaku saudara tetapi tidak segera kepada kamu. Saudara tetap saudara begitu. Baiklah, situasi di sini begini dan malah hanya memerlukan wang. Jika tidak, kamu tidur di lantai. Dan lagi, tidak tahu bahasa, tidak kenal sesiapa, orang datang ke negara asing, tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa, tidak kenal sesiapa, mereka menangkap saya, malah tidak tahu. Pegawai polis NATO. Ada negara seperti Republik Moldova, saya langsung tidak tahu. Mereka kata orang Rusia, kami tahu, kami boleh uruskan, kami tahu. Orang Romania, orang Moldova, mereka tidak pernah dengar. Dia datang ke sini untuk menjelaskan semua ini. Maka Moldova dari negara ini tidak mempunyai wakil, tidak ada konsulat atau kedutaan. Adakah ada apa-apa, tiada perjanjian langsung mengenai ekstradisi, tiada. Orang ini berkata saya boleh menghantar kamu pulang, bagaimana dengan wang? Kirimkan saya $500 dan orang itu hilang. Dia berjanji 5,000 tetapi hanya 500. Kamu paham kan? Inilah 8 tahun untuk 500. Kamu faham kan? Saya telah menjual murah sesuatu, kamu faham kan perlu menjadi bodoh dan bajingan. Tetapi mereka memberitahu saya itu adalah batu permata. Tetapi dengan batu permata, tempoh yang sama, mungkin lebih lama. Pada mulanya Zora berada di penjara lain. Saya pernah masuk ke penjara pertama, ia seperti pusat pengedaran, ya. Penjara itu dipanggil Kanaita. Di sana ringkasnya bekas barak untuk tentera Amerika Syarikat. Di sana tiada tempat untuk tidur. Orang tidur berdiri dalam buaian di atas bumbung. Kerajaan tidak peduli tentang itu. Yang penting pintu pagar ditutup, pintu dikunci. Berapa ramai orang di sana? Seperti yang dikatakan ibu meninggalkan anak kucing, biarkan mereka bermain sesuka hati. Jika anda ada HIV, anda hanyalah orang mati. Anda akan bekerja untuk orang lain, anda akan melalui pelbagai cara. Anda akan memeras wang daripada saudara mara au dan kenalan supaya anda boleh menggunakannya. Di sini tidak berharga 3 kopek, semuanya sangat mahal. Tetapi Zora kekal positif. Di penjara ini saya melihat fuksianya mula mencari hanya yang positif. Apa yang akan saya dapatkan? Adakah ini masa lapang? Mula belajar bahasa, kemudian mula bersukan. Berhenti merokok. Berhenti minum belum, kerana di sini tiada rokok. Pada bulan April, minum ada. Kenapa minum? Apabila dalam situasi tertekan, jika minum hanya akan ada masalah. Akan berlaku, tahap akan jatuh dan mula bergaduh. Reputasi buruk. Semua ini hanya akan duduk di sel. Dan di sini, panas untuk anda faham, di sini sepanjang tahun, panas. Air mengikut jam. Jadi bukan sahaja untuk mandi, kadang-kadang tiada apa-apa untuk diminum. Kami membuat di sana, simpanan membuat botol bekas, baldi. Tetapi bakut sepanjang hari ia hanya digunakan. Digunakan kerana panas. Penjara bukan seperti Disneyland dan hiburan di sini ini keras. Pertunjukan Diki Box, pendek kata. Aduh. Boom. Ha. Hari ini mereka bertinju, kawan-kawan. Lihatlah, hari ini Sabtu. Mereka bertinju, lihat, boom. Kalah mati. Selesai. Kolombian lawan Panamanian. Panamanian kalahkan Kolombian.
Dalam program ini bukan sahaja pertarungan, ada juga tarian. Di sini dalam sel, mereka bercerita jenaka yang sangat lucu dan sangat menghibur dan bermain sesuatu seperti buaya matahari ibu yang ceria. Doa berlangsung seperti konsert. Semua bertepuk tangan dan mengetuk dan pastor mempunyai mikrofon dengan pembesar suara. Dias Hompe. Dias Hompe. Dias Hompe. Hampir tidak dibenarkan keluar ke jalan. Kami keluar sekali dalam 2-3 bulan ke jalan dan dibenarkan keluar. Ada yang bermain bola sepak, ada yang bermain bola keranjang, ada yang menunjukkan puasa 45 menit security. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini kami keluar 3 kali. Kerana itu dan itu terlalu banyak drone. Faham apa itu drone? Pesawat kecil jatuh. Tamarik. Dan polis hanya di sini dan ada polis di kawasan penjara dan pengawal. Dan mereka hanya berlari kasihan, tidak sempat faham di sini. Maksudnya di sini seperti garam Latin. Pada setiap langkah. Lemah di sini tidak boleh. Pendek kata, Zora bersukan selama sekurang-kurangnya 1,5 hingga 2 jam sehari. Sebenarnya, dalam aduan dan dalam pertumbuhan dan dalam penamat dan dalam kosong dan dalam penamat, ya, betul-betul begitu. Dalam rakaman ini, Zora dirakam oleh rakan sebiliknya yang berbahasa Rusia. Secara umumnya, status Zora adalah seperti pengawas bagi yang berbahasa Rusia. Dan semua orang Rusia datang kepadanya, dia bukan bapa, juga duduk di bawah kuasa bank. Yang tiada, meninggal tanpa saudara perempuan, hanya nenek 82 tahun. Saya di sini selama 26 bulan, dipanggil ketua keselamatan, ketua penjara, berkata, Giorgio, berbahasa Rusia. Apa yang kamu mahu lakukan dengannya, saya tidak tahu. Ya. Tentukan di mana kamu mahu. Saya berkata, baiklah. Saya melihat budak lelaki itu tempang sebelah kaki. Saya bertanya, dari mana? Dari Latvia. Saya kenal orang dari Latvia, kenalan Duma Negeri. Saya bertanya, ibu, bapak ada? Dia menjelaskan seluruh cerita. Saya kasihan padanya, lemah, tetapi dia datang akan tinggal bersama saya di rumah saya. Jika orang tidak mencuri dengan serius, tidak mengganggu, semuanya baik-baik saja, semua atlet. Hanya satu perkara, apabila saya bertanya, adakah Anda menggunakan bercium atau merokok? Ya, rokok, ya minum, atau menghidu. Ya, jika seseorang berkata, ya maka saya segera menghantarnya pergi. Saya tidak perlukan orang seperti itu di sini. Budak ini umurnya 24 tahun. Nama saya Dima, saya dari Latvia. Saya sekarang berada di penjara di Republik Panama. Terima kasih. Dijatuhi hukuman 8 tahun kepada ibu bapa melalui Panama. Apabila saya tiba di Bolivia, saya ditangkap oleh polis. Saya tidak keluar dari pesawat. Saya sudah bersamanya selama 2 tahun. Saya hanya ada nenek sebagai saudara mara. Tetapi nenek tidak dapat mengirimkan wang kerana dia umur 84 tahun, Panama, di penjara. Dan ibu meninggal? Ya, ibu saya meninggal pada tahun 2015. Adakah mempunyai saudara? Tidak, siapa kirim wang? Apa yang saya lakukan? Makcik nenek atau sesiapa yang ada? Sebenarnya tiada siapa yang menulis kepada saya. Maksudnya dalam 2 tahun ini, hanya sekali ketika saya baru sampai, kenalan membantu menghantar semua yang akaun euro. Saya sudah tidak ingat tepat. Dari mana kamu dapatkan tisu tandas sabun? Saya bekerja sambilan. Mencuci pinggan untuk orang. Tiada pilihan lain. Terima kasih banyak kepada Jorgi kerana ketika saya sampai di sini, dia benar-benar banyak membantu saya. Dima mempunyai masalah dengan kakinya dan kecacatan. Orang yang menawarkan dia untuk mendapatkan wang mudah berjanji untuk membayar pembedahan kakinya. Tetapi sebaik saja dia masuk penjara, mereka hilang. Ketika saya sampai di sini di penjara, di sini ada seorang orang Latvia juga dari pihak saya. Melalui dia kami berjaya mendapatkan jalan yang menghantar saya. Mereka berkata, ya, mereka keluar. Akhirnya bagaimana jadinya? Mereka menyekat semua sembang mereka, memadam semua akaun mereka dan hilang ke dalam bilik. Dibawa ke penjara merah. Tidak diberi makan. Lebih tepat, diberi makan, tetapi kamu hanya boleh bertahan, bukan hidup dengan baik. Dima berusaha mencari sisi positif, dia berhenti minum di sini. Apa saja yang dilakukan di dunia ini, semuanya dilakukan dengan lebih hebat. Masuk ke penjara di sini dan berhenti merokok, berhenti minum. Tambahan pula kerana $10 setiap hari untuk mabuk tidak ada, berhenti merokok. Alkohol ada di sini, tetapi alkohol ini jika diminum boleh kehilangan penglihatan, tidak menghidu, tidak. Menggunakan merokok marina, tidak pernah merokok yang sedap-sedap. Buah-buahan paling murah dari grade ketiga yang rosak.
Ini berbeza dari grade kedua, mereka keras seperti batu. Dan hijau, masam. Zora dan Dima duduk dalam satu sel. Sementara mereka merakam video, banduan lain sibuk dengan urusan mereka sendiri di sebelah. Yang ini membuat bom atom atau apa yang dia buat. Pendek kata, dia membuat motor kecil dari kipas. Dia ini buat semua. Membaiki telefon, pohon telinga, radio, semua. Dia seperti kawan baik saya. Di sini saya ada beberapa urusan dengannya ya. Dia orang yang baik. Yang ini dari Panama duduk. Lihat, dia datang dari pavilion lain untuk menangkap isyarat. Ini kipas 160 tunai. Maksudnya tambah lagi 20%, $200. Hanya mereka yang mempunyai tempoh yang agak pendek tidak berputus asa. Pembunuhan hukuman 50 tahun boleh. 35 tahun. 2 orang bernasib baik diberi 22 tahun. Seorang yang muda pergi. Ingat tak yang itu yang menggantung diri bergolek? Roll, ya now. Dia sudah menjalani 5 tahun sekali, dia ketakutan menggantung diri. Dima sendiri berharap untuk pembebasan awal. Saya rasa dia dengar bahawa akan ada amnesti, tetapi amnesti diberikan kepada orang yang telah menjalani separuh tempoh hukuman dengan masalah kesihatan dan orang yang berumur lebih 65 tahun. Nah, awak ada masalah kesihatan saya nampak. InsyaAllah kamu akan termasuk. Pada tahun lalu, pada tahun 2021, pada bulan November, seorang lelaki Rusia dibawa keluar. Ya, lelaki Rusia datang dari Rusia, dia tinggal di Panama, dia ditangkap dan akibatnya adalah 6 bulan. Di penjara beberapa orang yang berbahasa Rusia. Masuk penjara saya tidak tahu apa-apa. Tiada sungai pun. Mereka bawa saya ke penjara. Mereka tanya aku, dari mana, apa, di mana, kemana. Saya kata orang Rusia. Di sana ada orang-orang yang berpengaruh. Mereka datang berkata, baiklah, jika kamu orang Rusia, mereka selalu ambil orang baru. Mereka fikir ada wang, kaya. Mereka fikir, baiklah, oh orang Rusia, saya tak ada banyak wang. Malah di balai polis mereka tidak faham dari mana Zora datang. Di penjara kami ada 2 orang Romania, orang Latvia, lelaki 2 minggu sebelum kamu. Bagaimana kami menangkapnya? Ada lelaki Ukraine, tetapi Moldova. Pertama kali saya dengar. Menjelaskan kepada mereka sejarah bahawa kami suatu ketika dahulu berada dalam ruang kesatuan Soviet, kemudian kami menjadi berdikari. Saya duduk berjemur sambil menikmati suasana. Ringkasnya, sampah di jalan. Di penjara pertama yang Zora lakukan memahami cara menyogok pengawal. Mereka berkata kepada saya, di sini orang Rusia, panggilan orang Rusia. Di sini hanya muka yang teruk, hanya saya seorang Moldovan tetapi muka yang teruk. Semuanya ditutup, tetapi saya di luar melakukan aktiviti. Di sana berjemur di bawah matahari, ya. Orang di sini cemburu, betapa hitamnya cemburu di sini, yang kita faham di sini. Tetapi mereka melihat pertama sekali tidak tahu bagaimana untuk menyogok pengawal dengan betul. Tidak perlu memberi kepada pengawal. 1 Coca-Cola sejuk dan itu sahaja, dan pengawal ada dalam poket anda. Perlu menyapa mereka dengan cara yang baik, kerana mereka juga manusia, hidup dan suka apabila mereka dihormati. Jika anda tidak menghormati mereka, maka mereka nanti, jika ada sebarang permintaan, mereka hanya tidak akan bertindak balas. Mereka hanya pengawal, mereka adalah pemuda. Gaji mereka kecil, mereka juga ingin hidup. Faham, mereka juga. Anda belanja mereka biskut, coklat 50 sen, Coca-Cola. Sejuk $2. Bukan setiap hari. Tetapi apabila ada peluang, kemudian apabila anda berkata kepadanya, dengar, askar kecil, saya perlu berlari. Hari ini berlatih begitu, tetapi hanya tanpa ramai orang, seperti VIP. Dia berkata, baiklah, tiada masalah, anda adalah lelaki kami. Saya, panas mari keluar. Lebih baik dia berkata keluar. Lihat kawan-kawan, ini ekarnya deporku, kuste deporku. Oh, damai. Kedamaian. Hari ini juri coba hidangan sedap. Sabtu. Sejujurnya, saya sebenarnya sudah tidak kira hari. Sandwich seperti hotdog, roti, sausage yang diberikan untuk sarapan. Benda remeh, mayonis dengan sos tomato. Semua ini dituangkan dengan molonis di dalam, dan sandwich yang biasa. Inilah yang kami panggang, margarin. Minyak tidak dibenarkan, tidak untuk lawatan, tidak dijual di kedai. Ini adalah benar. Dapur pasang sendiri. Lihat, nampak betapa luasnya. Ini tidak sah, tidak dibenarkan untuk kami. Baiklah, hari ini kami masak sup lagi, sausage, bawang putih, tomato, puri, sedikit tambah puri, ini serbuk dan nasi Cina. Tambah lagi air rebusan, rebus air dan sup akan jadi normal.
Di dapur lain hidangan kedua. Dan di sini tulang babi dengan tangan dan semua ini, betapa sedapnya. Ini adalah persiapan untuk meja perayaan. Hari ini kita ada Christmas di sini. Lihat nasi, kek manis yang lain, daging, semua ini datang dari luar. Nasi dengan kelapa, bukan kelapa yang Anda pikirkan. Hari ini kita ada perayaan, jadi kita akan berjalan kaki. Kelebihan adalah sesuatu yang jarang berlaku. Biasanya rasa lapar tidak meninggalkan sesiapapun. Bulan pertama, 6 bulan pertama dengan makanan ini. Nah, sementara ya perut terbiasa maka masuk dengan gemuk, tetapi sekarang seperti yang dikatakan betul-betul atlet, paham? Di sana Anda pergi. Minum air, berpeluh, tetapi jika Anda lebih banyak bersukan, juga ingin protein, maka Anda terjebak. Ada mentega kacang, harganya $15, baku 800 gram, Nutella kecil $20, dan satu bag 8, tetapi $9.80. Di sini tiada uang hanya untuk lawatan. Situasi untuk lawatan dibenarkan $40. Semua orang perlu seseorang datang kepada Anda, menyampaikan uang ini kepada Anda, ya. Dan sudah tentu bungkusan di sana apa yang ada di sana, ya. Teh, kopi tidak dibenarkan, teh, gula, biskut, daging di sana digoreng, dan susu pekat di sana, kacang, Nutella, itulah $40. Ya cukup sebulan. Bulan depan, lawatan datang, dia terima $40. Jika tidak datang, dia tidak terima apa. Utara tidak mempunyai keluarga Panama. Saya mengupah seorang wanita untuk datang kepada saya untuk lawatan. Saya membayar $40 secara berasingan supaya dia datang bukan untuk lawatan, hanya untuk menyampaikan barang di penjara. Faham? Dia perlu melalui 2 pos kawalan supaya dia diperiksa sepenuhnya, dari kepala hingga kaki dan di semua celah, supaya dia dapat menyampaikan bungkusan itu. Anda memerlukan bag besar, yaitu bag plastik, bag selofan, dan bag lutsinar dari shampoo hingga sabun. Sabun dipotong semuanya, anjing tidak akan dapat mengesannya. Semuanya mesti kelihatan seperti sepatutnya. Ini adalah hubungan. Seperti orang lain membawa uang. Saya jelaskan. Contohnya tidak boleh menjelaskan kepada abang $500. Jika di jalanan kawan orang, kenalan, tidak kira Panamanian atau berbahasa Rusia yang telah lama tinggal di sini. Saya kenal orang yang telah lama tinggal di sini, tetapi mereka berbahasa Rusia. Mereka menolong. Nah, berbahasa Rusia yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Panama adalah bandar yang indah, masa yang menakjubkan, ia normal. Semua orang bercakap dengan baik, lebih cantik. Hitung. Saya hanya berada di sana selama 10 hari karena pelancong. Tentang kehidupan di Panama, buat episod lain. Tontonlah selepas video ini. Selain itu, di saluran saya ada banyak episod tentang negara-negara lain di Amerika Latin. Dari kehidupan Kolombia yang indah hingga kawasan setinggan di Brazil. Wang dari wasiat kepada banduan dipindahkan ke Yapi. Ia adalah sistem pembayaran tempatan. Wang elektronik. Syukur kepada Tuhan. Saya berkenalan dengan sebuah keluarga Rusia, Maria dan Alexander Malkin dan Maria Malkina. Dan mereka selalu menghantar barang kepada saya seperti sabun, makanan, pakaian, kasut sukan. Nasi baik, tidak panas, jadi tidak perlu pakaian tebal. Kalau tidak, memang susah. Abang saya menghantar uang dari saudara Mara dari kenalan melalui 200 unit. Maria mengambil gambar dan kemudian letakkan pada kesilapan. Masuk penjara apa boleh buat? Uang sudah tentu tiada. Mereka menghantar $100-200 abang. Ibu, semoga rohnya tenang, saya berada di penjara ketika ibu saya meninggal. Sayang sekali di wilayah Miasnoy. Untuk orang miskin, untuk membeli serbuk, sabun, ubat gigi, buah-buahan di kedai sini, sayuran, daging, buam, memasak. Anda kirimkan secara elektronik di villa. Kirimkan gambar dengan uang, menunjukkan bahawa Anda ada uang atas nama. Dan nama keluarga mereka, kirimkan uang $50 di sana, supaya untuk beberapa hari di sana, ayam tidak berharga $14 satu ayam jenis panggang. Dan 50 itu
Belum lagi milik Anda sepenuhnya, yaitu $50. Daripadanya 20% diambil oleh orang yang di kedai. Kerana Anda perlu memahami wang tunai, dan wang tunai sangat sukar untuk dibawa masuk. Setiap pengawal keselamatan juga mengambil 20%, yaitu sehingga $100. Pergi ke bank, Anda hanya dapat 80 di tangan, yaitu daripada 500. Apa saya terima, saya bagi 100 kepada pengawal supaya dia bawa masuk 400. Anda lihat, dengan siapa kita berurusan? Di sini semuanya tentang wang. Sebaik sahaja barang melintasi ambang penjara, harganya meningkat 5 atau bahkan 10 kali ganda. Biasa, kopi standar. Yang tidak dikisar, larut yang dijual di luar. $78 maksimum. Di sini berharga $40 tunai. Jika bukan tunai, maka $50. Maksudnya mereka menambah 20%. Kemudian pengawal datang dan berkata, saya ada 1 tin kopi. Saya berkata kepadanya, saya membelinya. Tanya berapa kamu mahu? Dia berkata, 50. Saya di hadapannya mengeluarkan telepon, berkata kepada seseorang, tolong kirimkan saya $50 ke nombor ini. Bayangkan berapa banyak selama bertahun-tahun ini, berapa banyak setiap orang di sana mendapat uang, dia mengambil 20% daripada kita, menjana uang daripada kita. Ini normal, di sini ini normal. Sudah tentu Zora sentiasa memerlukan sokongan, jadi saya akan tinggalkan maklumat hubungannya dalam penerangan video. Tulis kepadanya jika ada yang ingin disampaikan atau dibantu. Saya akan tinggalkan semua pautan berguna dalam penerangan video, termasuk Instagram dan Telegram saya. Singgah, langganlah. Menjadi lemah di penjara adalah berbahaya, termasuk kerana gangguan dan rogol seperti ini dan lain-lain. Gangguan. Dalam kes saya tidak pernah berlaku. Kerana, lihatlah wajah saya. Seperti yang dikatakan, kelihatan seperti budak lelaki yang boleh dibuli. Saya yang boleh membuli mereka pada bila-bila masa. Banduan berdikari. Pengawal tidak masuk ke kawasan mereka tanpa sebab. Di sini lihatlah kebebasan penuh di pavilion. Pengawal duduk di sana, jauh di suatu tempat. Yang penting, tiada pergaduhan di sini, tiada tikaman. Tiada tushmon tanpa motif. Tanpa sebab, jika ada pergaduhan dengan pisau, mereka datang dan terus menggunakan gas. Mereka mempunyai silinder gas seperti alat pemadam api. Ia menyembur, bukan semburan biasa, tetapi seperti api, seperti semburan. Sekali ia terkena mata, semuanya pernafasanmu terhenti dan wajahmu tertutup. Tetapi saya pernah terkena sekali. Saya bergaduh dengan 5 orang, dengan 5 orang, dengan 5. Mereka tidak dapat menenangkan saya. Kemudian datanglah sekumpulan polis anti rusuhan dengan topeng gas, perisai dan bom, dan mereka menyembur saya dengan gas. Oh Tuhan, dan mereka membawa saya ke sel isolasi. Saya tidak dapat bernafas, tidak dibenarkan mandi. Itu adalah hukuman. Ringkasnya, saya menghabiskan masa sepanjang masa. Mata tidak boleh dibuka, sebab air mata terus mengalir. Air mata, hingus, semuanya mengalir di mana-mana dan di semua tempat. Kulit terasa terbakar kerana begitu bersih dan saya tidak tahu, seperti dilicinkan. Seperti lada yang pernah dicuba. Cili tidak seberapa, ayamnya bagus. Tapi hanya mereka menahan saya selama sehari di sana. Tetapi Alhamdulillah saya ada orang berpengaruh di sini, di Panama dan di Perem. Dan di sana kawan-kawan datang bercakap dengan ketua Turina. Dan biasanya seseorang harus ditahan. Untuk perkara seperti itu sepatutnya ditahan sebulan dalam sel 1 malam. Saya hanya ditahan 2 hari. Mereka mengeluarkan saya dengan cepat dari sana. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan. Anda berlapar tanpa air, tiada tandas. Di sana hanya ada sel untuk 2 orang tanpa apa-apa. Di sana, waktu pagi dibenarkan mandi dan pergi ke tandas. Itu saja. Dan walaupun pada pagi berikutnya, jika mereka benarkan Anda keluar. Mungkin, jika Anda mahu ke tandas, gunakan botol. Jika Anda mahu buang air besar, buatlah parasut. Dan payung terjun, saya tidak tahu. Parasut mungkin perlu tangan agaknya. Saya tidak tahu bagaimana mereka fikir. Pendek kata, sistem mereka tidak berfungsi. Lihatlah penjara mereka dibina. Dinding, bumbung, dan jeriji pada tingkap kan. Kerana sudah ada pengawal. Tiada apa-apa lagi kawan-kawan. Setiap banduan di penjara mengerikan ini memikirkan melarikan diri tetapi melarikan diri. Sangat sukar. Di sini terdapat 3 penjara yang berdekatan. Mutiara, mutiara kecil, dan mutiara besar dalam terjemahan kita, ya, 3 penjara. Dari sini ada yang melarikan diri. Namun lelaki itu ditangkap 2 hari kemudian di hutan kerana di sini ada gunung. Tetapi di satu sisi ditutup oleh gunung-gunung yang datang dari Kolombia. Sebenarnya ada puma di sini, ya, kucing besar. Kerana kamu akan dimakan oleh puma atau ditangkap di penjara sebelah.
Nah, dari sini mustahil untuk melarikan diri. Seorang lelaki pernah melarikan diri, dia mempunyai hukuman 50 tahun juga. Pengembaraan yang mendorongnya. Mereka menangkapnya dan bertanya, kenapa kamu melakukan kemenangan itu? Mereka berkata 50 tahun banyak. Dan mereka berkata kepadanya, baiklah 40, kami memberinya diskon selama 10 tahun. Dan sekarang dia gembira. Tetapi dia hanya duduk di sel bersendirian. Paham, ini di sel bersendirian. Dan di sana, itu seperti mimpi, itu 2 kali 2, dan duduk di sel bersendirian. Jika 2 orang duduk di sel bersendirian, jika seorang berdiri, yang lain harus berbaring kerana tiada ruang. Zora tidak kehilangan harapan keluar lebih awal. Tahun ini pada bulan November atau Desember, saya rasa saya akan masuk dalam senarai presiden kerana 51 bulan. Selepas itu akan ada lebih bulan, saya akan masuk dan dibebaskan lebih awal atas kelakuan baik. Perdana Menteri menulis, di Kementerian Kehakiman menulis. Di Kementerian Kehakiman, mereka menjawab secara diplomatik dengan 3 huruf dan berkata, kami tidak mempunyai sebarang perjanjian dengan Republik Panah, kami tidak dapat membantu anda. Di sini undang-undang tidak berfungsi. Mereka ditulis. Semuanya baik-baik saja tetapi tiada siapa yang bekerja dengan mereka. Mereka begitu. Di hadapan PBB mereka ada, semuanya baik, kami di sini. Demokrasi tetapi demokrasi langsung tidak terasa. Nah, ini dianggap koloni Amerika Syarikat. Mereka mengawal saluran, semestinya mengawal pengedaran dadah, senjata, pelacuran. Nah, semua ringkasnya. Immigration baiklah, itu saja ringkasnya. Di sini untuk pembunuhan mereka memberikan hukuman yang panjang. Di sini ada 2 orang yang bernasib baik, mereka diberi 22 tahun. Dan seterusnya 30, 35, 40, 50. Saya ada seorang kawan di sini, saya bersukan dengannya. Dia dapat 50 tahun pembunuhan. Lelaki itu dipenjara 6 tahun. Dan sentiasa, nah orang itu semestinya dalam kemurungan, tahun hukuman 50 tahun, orang itu mabuk pergi pada waktu malam dan mendekati. Keesokan paginya dia ditemui. Adakah ambulans datang atau kereta jenazah? Mereka mengambil troli biasa yang digunakan untuk membawa sampah dari pavilion, meletakkannya dengan kaki ke depan dan membawanya keluar. Adakah anda faham? 50 tahun hukuman. Apa yang boleh saya katakan? Sepenuhnya bukan perkataan yang tepat, kawan-kawan. Bagi seseorang, saya rasa 20-25 tahun sudah mencukupi. Maksimum. Kerana dia sedar, dia faham. Semua pembunuhan ini, yang di sini, kerana pembunuhan, saya tanya kamu, dalam keadaan apa kamu berada sehingga kamu melakukan pembunuhan? Nah, dia mabuk dan dalam keadaan khayal. Nah, itulah keseluruhan balasan. Apa itu alkohol? Saya rasa semua orang tahu, apatah lagi bersama dengan menghidu. Bagaimana itu sebenarnya sesuatu. Dan jika merokok lagi, seseorang itu bukan sahaja tidak waras, baidamu, dia hanya diambil alih oleh yang lain. Syaitan mengambil alih dirinya. Untuk rogol di sini juga diberi 25 tahun. Pedofilia di sini. Saya memberitahu mereka, ya Tuhan, berapa ramai mereka. Dan kemana mereka pergi? Mereka datang dan terus pergi ke gereja. Seolah-olah mereka beriman. Supaya mereka tidak dihukum di sini, ada seorang hampir merogol anak perempuannya sendiri. Dan sekarang dia menjadi bapa suci di penjara. Saya tiada apa-apa terhadapnya, kami menyebarkan firman Tuhan. Tetapi, anak perempuan anda sendiri, anda perlu melakukannya entah bagaimana. Lelaki perlu berfikir dengan cara tertentu. Kolombia, di mana bot dihasilkan dipisahkan dari Panama oleh hutan belantara yang tidak dapat dilalui. Antara negara-negara ini bahkan tidak ada satu jalan pun, jadi barang-barang dihantar dengan bot nelayan. Ramai orang Kolombia kerana semua untuk pemasaran. Tetapi orang Kolombia, lihatlah, mereka hanya pengemudi bot. Pengemudi bot, bagaimana mereka dipanggil? Nah, nelayan, apa yang mereka lakukan? Mereka dibayar daya, contohnya dari Kolombia untuk membawa 5 tan atau 4 tan ke sini. Itu berhasil. 3 orang di satu bot. Memuatkan bot dengan 3 tan. Seorang duduk di kemudi, seorang lagi di belakang radar. Seorang dengan senapang menjaga tipogril. Dan mereka melalui air, melalui lautan, belayar ke sini. Ramai daripada mereka ditangkap serta-merta. Pengawal sempadan, polis, tentera duduk menjaga. Kerana sudah tentu semua orang sudah lama tahu. Dan mereka juga mendapat 8 tahun, untuk itu 8 tahun. Tetapi membayar mereka, seperti membayar setiap orang $30,000, separuh uang dibayar di hadapan, separuh lagi apabila dia kembali. Tetapi kebanyakan daripada mereka tidak kembali, ya. Jadi hanya mendapat 15 untuk 15,000 itu. Di sana dia ada Kolombia, keluarga, anak-anak tinggal sepanjang 8 tahun ini yang akan duduk. Di sini itu bagus kerana di Kolombia di sana baiklah semua yang ada di sana dan hidup tidak pergi ke sana dan mereka apabila masuk ke penjara lihat mereka tidak akan melihat berapa harga.
Roti berharga $1,5, gula $2.50, garam $1.50, sabun $1.50, serbuk dolar kecil, ubat gigi 50 sen, kertas $1.50 dan seterusnya dalam senarai. Mereka menghabiskan wang ini dalam masa 3-4 tahun. Tetapi anda perlu memakannya, faham, kerana orang kelaparan sementara mereka mencari cara untuk hidup. Di penjara, Zora menyesuaikan diri, membina hubungan dan sudah tahu bagaimana untuk mengelakkan situasi berbahaya. Yang paling penting, ingatlah di mana anda sangat tidak terlibat dalam perang. Ini terpakai kepada lelaki, perempuan, wanita dan lelaki. Jangan takut, ketakutan itu hanya takut. Kalau ada masih takut, maka anda akan faham, atau di hati, maka semuanya anda hanya akan mula panik dan semuanya semua. Jangan takut apa-apa, yang paling penting kawal diri anda. Dan apa yang anda boleh, contohnya, anda boleh memasak dengan baik, atau anda boleh bermain dengan baik, atau apa. Tetapi apa yang anda pandai lakukan, lakukan lebih baik dari yang lain untuk bertahan hidup. Jika anda mempunyai saudara mara, akan membantu anda kewangan. Tetapi secara moral saya tidak tahu, adakah seseorang akan membantu anda atau tidak. Masalahnya adalah apa yang ada di kepala anda dan di jiwa anda. Apa yang dikatakan dari jalanan kawan-kawan, saudara mara, ya, mereka bersimpati dengan anda, ingin menyokong, tetapi mereka tidak dapat memahami dalam keadaan apa anda akan berada. Di sini mentaliti yang sangat berbeza. Di sini orang yang sangat berbeza, agama yang berbeza, semuanya sangat berbeza. Boleh dikatakan begitu. Anda akan sentiasa menjadi orang asing, akan menjadi... Mereka melihat orang kulit putih, anda tahu, dengan sedikit penghinaan, dan anda telah bersama kami selama beratus-ratus tahun. Tuan, sekarang seolah-olah dalam kuasa kita. Bersukanlah, tunjukkan apa yang anda boleh, supaya mereka takut dan menghormati anda. Kerana di sini hanya kekuatan yang berfungsi, tiada menyelesaikan teka silang kata intelektual, bermain catur dengan mereka. Tetapi di sini tidak berfungsi, saya pun tidak tahu, kerana ramai di antara mereka tidak tahu membaca, menulis, faham ini, ya, trauma. Tetapi negara dunia ketiga di sini saya dianggap, dan mereka semua penjenayah, faham, penjenayah. Dengan huruf besar. Saya akan katakan di sini pembunuh, maniak, perogol, pedagang dan sebagainya. Pelbagai jenis. Baiklah, hari ini kita akan buat sup ringkasnya. 1. Paha ayam kita ada. Dia jenis salai sejuk. 2 sausage yang diberikan untuk sarapan. Kerana hari ini hari Selasa. Selasa beri sausage. Dan pada hari Sabtu. Baiklah, bawang ada, limau kita ada, tomato ada. Ini mayonis dengan paprika, kapas dan bawang putih. Lihat apa yang kita ada untuk kuali. Lihat, ia logam. Dan dapur, bukan mesin basuh, tetapi betul-betul kompor. Harganya $350. Ini peti sejuk tempatan. Ringkasnya seperti tempatan. Di sini tiada peti sejuk dan panas datang dari kedai ais $1,5. Satu beg kecil berharga. Anda beli 5-6 beg cukup untuk 2 hari. Doa besar mereka. Deronis memang cerah. Dan dia orang Amerika bagi kita di sini. Di jambatan, dia memberi kepada anda begitu ramai orang. Hari ini sangat banyak benih, ya, banyak. Penyembuhan, bukan kejahatan, bukan kesusahan. Ini adalah perma. Perma adalah seseorang yang duduk di satu tempat, bukan tertutup dalam dirinya, tetapi banyak belajar, banyak. Saya mula banyak membaca, banyak belajar, banyak secara keseluruhan. Membaca Bible, membaca Quran, falsafah India. Baiklah. Catur mula bermain semula. Saya mendapat tempat kedua tahun ini. Seorang Panaman mendapat tempat pertama, saya mendapat tempat kedua. Daripada 300 orang, baiklah pada masanya. Saya tidak mau hanya tidur, minum atau sebagainya. Hanya saya maju. Saya mula keluar, saya perlu berfikir tentang masa depan, saya perlu. Sementara di sini ada masa boleh melakukan, boleh belajar, boleh ini, boleh itu, boleh itu. Ya, Zora tidak menafikan bahawa dia sendiri yang bersalah. Dia dapat mengumpulkan kekuatan, terus hidup dan merancang. Ini adalah siaran langsung bersama kami terus dari penjara Panama. Untuk tidak terlepas siaran baru, langganlah YouTube dan Instagram saya. Di sana saya, Vova Karmanov. Selamat tinggal.